Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat dan pendengar semua, hari ini hari kedua Ramadan, maka kita cuba untuk bertadabbur ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi hari ini adalah siri kedua. InsyaAllah kita akan bincang dan bertadabbur memahami ayat Allah, iaitu surah Al-Ahzab ayat 41 hingga ayat 44. Bersama Ustazah pada pagi ini kita akan lihat anjuran Allah, perintah dan anjuran Allah untuk kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu firman-Nya. Kita baca surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 44 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Surah Al-Ahzab ayat 41 hingga ayat 44. Sahabat-sahabat semua, mendengar semua, apakah maksud ayat ini? Maksud ayat ini, hai orang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah padanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi kepadanya dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adakah dia maha penyayang kepada orang beriman? Dan adalah dia, Allah, maha penyayang pada orang beriman. Salam penghormatan pada mereka, iaitu untuk orang beriman, pada hari mereka menemuinya, iaitu Allah, dengan salamun. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka, bagi orang beriman ya. Baik sahabat-sahabat semua, maksud keseluruhan ayat ini adalah Allah menyeru pada hamba-Nya, iaitu pada kaum beriman mukmin yang membenarkan janjinya dan ancamannya, yang mencintai kemuliaan dan nikmat-Nya, yang mengharapkan rahmat dan kebaikannya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah menurunkan rahmat dan redha-Nya. Seakan-akan Allah berkata kepada mereka, hai orang beriman, ucapkanlah pada Tuhanmu, sibukkanlah dirimu dengan tasbih, tahlil dan tahmid dan takbir di setiap waktu, dengan berzikir. Kerana Allah menjanjikan padamu rahmat dan kelembutan, dan malaikatnya memerintah padamu petunjuk dan keampunan, dan malaikatnya meminta kepadamu petunjuk dan keampunan untuk membebaskan kamu dari kesesatan kafir menuju kepada cahaya ketaatan dan keimanan. Jika kalian menetapi demikian dan beramal ikhlas, maka kalian berhak mendapat keselamatannya di akhirat nanti, iaitu dengan syurga Allah. Sahabat-sahabat semua, ayat ini menyuruh kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, di waktu pagi, petang, siang dan malam, di mana orang yang banyak berzikir, orang yang sembahyang, Allah akan
mengeluarkan kita daripada kesesatan kepada jalan kebenaran. Baiklah. Jadi disebut di sini apakah dia zikir? Daripada kitab yang saya baca ni, iaitu tafsir ayat-ayat Ya Ayyuhallazina Amanu karya Syekh Muhammad Abdul Ati Buhairi yang diterjemahkan ke bahasa Melayu. Apakah makna zikir? Zikir bermakna ingat, tidak pernah melupakan zat yang Maha Esa. Makna zikir itu kita maknanya ingat, tak pernah lupa pada zat Allah yang Maha Esa. Sebab itu kita disuruh berzikir dengan beberapa perkataan yang diajar oleh kalimah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Madarij As-Salikin, zikir ibarat bekal utama bagi kaum yang benar, yang dengannya mereka mencari keuntungan, dan dengannya manusia mengulang-ulangnya. Zikir berkait erat dengan kekuatan hati sesuatu kaum. Jika seseorang meninggalkan zikir, maka jasad seakan menjadi seperti sepi, seperti kuburan. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim, siapa yang tidak berzikir, dia seperti jasad dia semacam kubur, sunyi, kan? Sebab itu sahabat semua, di bulan Ramadan ini dan di bulan seterusnya, bulan Ramadan sebagai madrasah pengajarannya buat kita, banyakkanlah berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berzikir. Baik, Rasulullah bersabda, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Maksudnya perumpamaan yang berzikir pada Tuhannya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang yang mati. Di situ digambarkan bahawa orang tak berzikir itu macam keadaannya, orang berzikir macam orang hidup, orang tak berzikir seperti orang yang mati. Abu Darda berkata, setiap sesuatu mempunyai obat dan penawar hati adalah zikrullah. Penawar hati adalah zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, zikir syaratnya ialah mestilah zikir dengan lisan dan diikuti oleh hati. Ya, zikir dengan lisan dan lidah dan diikuti, dihayati oleh hati manusia, hati orang-orang beriman. Dan zikir yang sebenarnya selain daripada zikir lisan dan hati ialah berzikir dengan badan kita, jasad kita, iaitu dengan cara kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seluruh perintah arahan Allah, dan meninggalkan larangan Allah, melaksanakan kebaikan dalam hidup kita. Itu zikir badan, ya, taat pada Allah. Bukan saja ingat Allah, tapi dia berzikir. Dan disebutkan bahawa dalam kitab ini disebut zikir paling utama adalah dilakukan dengan lisan dan hati sekaligus. Makna zikir bukan seorang harus duduk di masjid sahaja. Ini kitab disebut, ya. Kemudian bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, berselawat pada Nabi SAW sahaja. Tetapi sebenarnya zikir yang luas makna zikir ni, yang lebih utama ialah di mana seseorang Muslim itu dia mengingati Allah, dia menjalani aktiviti hidup seharian dalam keadaan dia mengingati Allah dengan ikhlas dan mengikut syariat Allah. Apa saja posisi dia, tugas dia apa saja pun, dalam bidang apa pun, sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai petani, sebagai nelayan, ya, sebagai apa saja pun, sebagai pelajar, sebagai pensyarah, dia dikira berzikir pada Allah apabila dia melaksanakan tugas dengan baik, tidak lalai daripada melakukan ibadah khusus, solat, ya, jaga halal dan haram, ya, dalam ketaatan, buat kerja dengan ikhlas, ya, mengikut syariat Allah, maka itu pun dikira berzikir. Zikir dalam konteks yang luas, maknanya dia laksanakan tugas yang diamanahkan mengikut syariat Allah, tidak abaikan tugas khusus, iaitu dia solat, dia jaga batas-batas syariat, dia jaga ada harta, dapat gaji, dapat pendapatan, dia keluarkan zakat untuk kebaikan, dia mengingati untuk kebaikan orang lain. Itu
konsep zikir yang lebih luas. Yang agak zikir yang selalu kita dengar yang agak dalam lingkungan yang agak kecil, iaitu berzikir di masjid, surau, di rumah, di sejadah dan di tikar sejadah dan sebagainya dengan mengingati Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, berselawat. Itu zikir lidah yang diikuti dengan hati. Yang paling penting lagi, kita nak berzikir badan dalam arti ketaatan pada Allah, mentaati Allah setiap masa sehingga dia menyadari kewujudan Allah, melihat pemerhatian Allah dalam hidup dia. Itulah dia zikrullah, muraqabatullah, sehingga dia tidak sanggup melakukan maksiat atau kedurhakaan pada Allah, sentiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat semua, apakah faedah fadilat zikir? Zikir di mana pahala zikir. Pertama, banyak ayat Al-Quran memberikan anjuran kepada kaum mukmin agar berzikir. Contohnya, fazkuruni azkurkum. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatimu. Jadi maknanya faedah orang yang berzikir ialah yang pertama, Allah akan mengingati dia sebab dia mengingati Allah. Berdasarkan dalil firman Allah tadi, Al-Baqarah 152, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingati. Ini siapa nak Allah ingat dia, Allah berikan rahmat pada dia, maka banyakkanlah berzikir, banyakkan berada di majlis ini. Baik, itu satu. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga dalam hadis kursi disebut, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum min. Maksud hadis ini riwayat Muslim. Maksudnya sahabat-sahabat semua, aku sesuai dengan prasangka hamba. Aku bersamanya jika ia berzikir padaku. Jika ia berzikir padaku, iaitu Allah, di jiwanya, maka aku akan mengingatinya di jiwaku. Jika ia berzikir padaku di semua tempat, maka aku akan mengingatinya di semua tempat yang lebih baik dari zikir. Masya Allah, tabarakallah sahabat semua. Kalau kita nak Allah mengingati kita sepanjang masa, maka kita kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua ialah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Al-Ahzab ayat 35. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah itu berzikirlah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Jadi orang yang berzikir, dia akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan disebut dalam hadis Rasulullah SAW, maksudnya Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah hendaknya ketika lisanmu mati, engkau basahi dengan zikir mengingati Allah. Maknanya Rasulullah menyebut amalan yang paling Allah suka sehingga lisanmu mati, sampailah kita mati, kita mengingati Allah. Kalau mati itu kita akan mengucap syahadah. Moga Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Makna Rasulullah menyuruh kita berzikir setiap saat sampai akhir hayat, mengingati Allah dalam setiap saat. Baik. Yang ketiga, orang yang berzikir kepada Allah terhindar dari musuh. Terhindar daripada musuh, iaitu musuh kita ialah syaitan. Siapa nak Allah hindarkan dia daripada gangguan syaitan, bisikan syaitan, banyakkanlah berzikir. Sebuah hadis Yahya bin Zakaria, saya menyuruh kalian untuk banyak berzikir pada Allah. Perumpamaan mereka adalah
Ketika datang musuh akan menyerangnya, maka Allah akan membentengkan orang tersebut, dan seorang hamba akan terhindar dari godaan syaitan jika berzikir pada Allah. Ini maksud hadis. Hadis riwayatkan oleh Yahya bin Zakaria. Disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Baik. Yang keempat, zikir kepada Allah mengundang rahmat Allah. Siapa yang banyak berzikir pada Allah, dia mengundang turunnya rahmat dan ketenangan dari Allah kepada jiwa-jiwa mukmin itu. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya suatu kaum yang berkumpul di masjid kemudian membaca Al-Quran dan mempelajarinya isinya, maka Allah akan menurunkan bagi mereka ketenangan, memperoleh rahmat, jaga malaikat, dan Allah akan selalu mengingatinya. Hadis riwayat Abu Daud. Baik. Dan disebut oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Muaz bin Jabal bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya amalan yang paling membuat manusia selamat dari siksaan Allah adalah berzikir padanya. Maknanya kita berzikir pada Allah, kita akan selamat dari siksaan Allah, kerana bila kita berzikir, kita tidak akan lalai dan jauh sekali untuk melakukan maksiat. Jadi kita sentiasa taat, patuh pada Allah, ingat Allah, terhindar daripada maksiat. Baik. Itu antara faedah ataupun fadilat berzikir, faedah berzikir. Diberi di sini contoh orang-orang yang banyak berzikir. Contoh yang paling banyak berzikir ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan penghulu orang yang berzikir. Baginda sallallahu alaihi wasallam berzikir pada setiap waktu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir pada Allah setiap saat. Setiap saat. Jadi sahabat semua, kita contohilah Nabi, ikutlah jejak Nabi. Malu kita pada Rasulullah yang maksum, dijamin syurga. Rasulullah disebut oleh Aisyah sebagai orang yang sentiasa berzikir pada Allah di setiap saat. Masya Allah, setiap detik. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir pada Allah saat suci dan saat setiap masa. Saat suci dan saat Jumaat. Dia sentiasa ingat Allah, Rasulullah SAW. Abu Darda disebutkan susuk yang tidak pernah letih untuk berzikir, sampai ada orang bertanya, berapa kali engkau bertasbih setiap waktu? Setiap hari berapa kali tasbih? Abu Darda kata 10,000 kali. 10,000 kali itu bertasbih saja, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 10,000 kali. Abu Hurairah, periwayat hadis yang tersohor, diriwayatkan bahawa Abu Hurairah setiap hari membaca tasbih sebanyak 12,000 kali. Masya Allah, 12,000 kali Abu Hurairah. Macam mana dengan kita, sahabat semua? Dan Fudail bin Iyad disebutkan dia selalu berzikir, dan dikatakan zikir, jika nak cari obat, kata Fudail, carilah zikir. Zikirlah obat segala-galanya. Baik, seterusnya kita akan melihat pula dan disebutkan di sini bahawa semua makhluk berzikir pada Allah dan bertasbih pada Allah. Bagaimana dengan kita, semua makhluk bertasbih dan berzikir pada Allah. Firman Allah, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Al-Anbiya ayat 79. Dan telah kami tundukkan gunung kanan dan burung-burung semua bertasbih bersama Nabi Daud, dan kamilah yang melakukan. Ini menunjukkan seluruh bumi, langit bumi, haiwan semua berzikir pada Allah. Dan ringkasannya, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, zikir ini banyak faedahnya, sampai dia masukkan di sini faedah zikir ini sampai 73. Ada di antaranya kata 100, dan direngkaskan 5 faedah zikir. As-Samarqandi merengkaskan, dalamnya ada 5 perkara. Yang pertama, dalam berzikir mengandung keredaan pada Allah.
kita berzikir mengandungi makna kita mengandung keredaan kepada Allah. Kita reda dengan apa yang Allah tentukan pada kita. Yang kedua, orang yang berzikir dapat menambah ketaatan pada Allah. Yang ketiga, orang yang berzikir dapat menjaga dari godaan syaitan, dapat menghalang bisikan syaitan. Yang kelima, yang keempat, orang yang berzikir membuat hati semakin lembut untuk taat, patuh dan ingat Allah. Dan yang kelima, zikir menjadi perisai daripada kemaksiatan. Zikir dapat perisai, makna menghalang daripada melakukan maksiat. Bilakah kita disuruh berzikir? Bila disunatkan berzikir ialah setiap waktu dan setiap zaman. Tidak kira bila pun. Berdasarkan firman Allah surah Al-Imran ayat 1-1, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surah Al-Imran ayat 1-1, iaitu orang yang berzikir pada Allah di waktu berdiri, duduk dan dalam berbaring. Maknanya di sini disuruh kita berzikir. Apakah etika zikir? Apakah etika kita nak berzikir, nak mengingati Allah, kita nak buat sesuatu kegiatan aktiviti hidup kita supaya jadi zikir, supaya dari zikrullah. Ada 6 etika, 6 syarat. Apakah etika yang harus dilakukan oleh orang berzikir? Yang pertama, niat yang ikhlas hanya pada Allah. Satu, dia kena ikhlas hanya pada Allah. Yang kedua, tempat yang dipakai untuk berzikir hendaklah suci dari najis. Masa tempat kita zikir tu mesti suci dari najis. Ini zikir dalam arti kata zikir lidah dan hati, ya, dengan kalimah yang disebut, 4 kalimah ke, zikir selawat ke, zikir syahadah ke, ya, ataupun tahlil dan sebagainya. Yang ketiga, hendaklah orang berzikir dalam keadaan sebaik mungkin, berpakaian yang baik, ya, berbau wangian, kerana pada masa berzikir malaikat turun mendoakan kita. Jadi masa berzikir berselawat tu malaikat turun mendoakan kita. Jadi pakailah pakaian yang baik, sopan dan berwangian, ya. Yang keempat, disebut dalam kitab ini, hendaklah orang berzikir menghadap kiblat, kerana arah ini merupakan arah paling utama bagi orang beribadah dan berdoa dan bertakarrub pada Allah, dan duduk penuh kesopanan dan kekhusyukan. Ya, duduk dengan khusyuk, hadap kiblat, itu tanda orang tu bertakarrub kepada Allah. Kelima, zikir dengan rendahkan suara, bukan nyaring-nyaring, meraung-raung. Ya, berzikir hendaklah dengan rendahkan suara. Ya, maknanya zikirlah tak perlu lantang pun, dengan suara yang rendah, pelan-pelan. Ya, yang lebih utama orang dan nak selamatkan kita daripada penyakit riak dan sum'ah. Sebab tu dia tak disuruh zikir kuat-kuat, ya. Dan akhir sekali, orang yang berzikir hendaklah menghayati dan memikirkan makna zikir itu. Makna zikir dengan mulut dan hati. Orang yang berzikir itu mesti dia hayati, fikirkan apa yang disebut oleh mulut. Kalau sebut subhanallah, Allah Maha Suci, Allah ni maha besar, Allah ni tidak sama dengan makhluk, dia adalah zat yang maha agung. Kita ikut hati sekali. Kehadiran hati yang khusyuk merupakan maksud dalam berzikir. Hal ini biarlah direalisasikan dengan menghayati apa yang kita ucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, berkata, tak ada kebaikan dalam ibadah, tidak ada hukum fikahnya dan tidak dianggap bacaannya kecuali jika dihayati dan direnungkan maknanya. Jadi dalam ibadah ni kita kena renung makna, baru dia ada makna kita berzikir. Maka itulah saja, segala yang baik dari Allah dan kekurangan tu dari diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf, ya. Mohon ampun pada Allah jika tersalah huraian, ya. Dan marilah sama-sama kita mohon pada Allah, kita berdoa pada Allah di bulan yang mulia ini untuk diberi kekuatan pada kita untuk banyak berzikir padanya, dan jauhkanlah kita daripada tergelincir ataupun daripada menyeleweng dari jalan Allah. Berilah kami amal yang terbaik, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya, jadi hari ini ayat ya ayyuhallazi yang dimulakan, ayat Al-Quran yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu ialah surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 44, anjuran pada kita supaya banyakkan zikrullah. Ya, jadi walau di mana saja,
bagaimana disebut oleh Nabi sehingga akhir hayat kita. Ialah lidah kita banyak berzikir. Kalau Nabi sentiasa berzikir setiap saat, apatah lagi kita sepatutnya kan. Tapi kita memang terkurang dari Nabi. Wallahu a'lam. Wassalam. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.